Bunyi mikrofon itu baru sahaja padam, tetapi gema tepukan di dalam Dewan Kuala Lumpur masih belum benar-benar hilang. Di belakang pentas, lampu putih kecil di sekeliling cermin solek masih menyala satu demi satu. Dan seorang wanita berusia 61 tahun hanya duduk diam sambil memandang wajahnya sendiri yang perlahan-lahan kehilangan sisa senyuman persembahan tadi. Menurut beberapa individu yang berada berhampiran bilik persalinan malam itu, Sheila Majid dikatakan sempat berkata perlahan, hampir seperti bercakap kepada dirinya sendiri. Mungkin saya tunggu terlalu lama untuk hidup sebagai perempuan biasa. Dan entah kenapa, ayat pendek itu membuat ramai orang mula mengingati semula pelbagai perkara yang selama ini hanya disebut perlahan di belakang tabir industri hiburan. Banyak orang pernah menyangka bahawa wanita yang berdiri megah di atas pentas dengan suara jazz yang tenang itu memiliki kehidupan yang lengkap, elegan, stabil, dan tidak pernah benar-benar kesunyian. Tetapi malam itu, ketika bunyi kasut para kru pentas mula hilang satu demi satu di koridor belakang, wajah Sheila kelihatan seperti seseorang yang terlalu lama memegang watak kuat sehingga terlupa bagaimana rasanya menjadi manusia biasa. Saya masih ingat bagaimana hidup saya dulu sentiasa bergerak dari satu lampu ke satu lampu lain, dari satu konsert ke satu negara lain, dan ramai orang hanya nampak gaun mahal, kamera, bunga, tepukan, dan senyuman yang kelihatan begitu mudah. Tetapi menurut beberapa sumber rapat dengan dunia hiburan Malaysia, ada tempoh yang sangat panjang dalam hidup saya di mana saya pulang ke rumah tanpa benar-benar tahu siapa yang sedang menunggu saya di ruang makan. Kota masih terang. Papan iklan masih memaparkan wajah saya. Lagu lama saya masih dimainkan di radio lewat malam. Tetapi rumah tetap terasa terlalu senyap. Kadang-kadang selepas konsert tamat, saya akan duduk terlalu lama di dalam kereta tanpa meminta pemandu bergerak. Bukan kerana penat menyanyi, tetapi kerana saya tidak bersedia masuk ke rumah yang terlalu sunyi. Ramai orang fikir artis takut kehilangan populariti. Tetapi menurut apa yang pernah saya rasakan sendiri, ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada itu, iaitu apabila orang mengenali suara kita lebih daripada mengenali hati kita. Saya pernah berjalan melalui lobi hotel yang penuh peminat meminta gambar, kemudian naik lift seorang diri sambil memegang telefon yang langsung tidak berbunyi. Dan perkara paling pelik tentang kesunyian ialah, ia tidak datang dengan bunyi kuat, ia datang perlahan-lahan. Seperti kerusi makan yang tidak lagi digunakan, seperti secawan teh yang dibiarkan sejuk di atas meja, seperti lampu ruang tamu yang sengaja dibiarkan menyala kerana rumah terasa terlalu gelap apabila semuanya dipadamkan. Banyak orang selama ini dikatakan tertanya-tanya mengapa saya begitu jarang bercakap tentang kehidupan pribadi saya. Ada yang menyangka saya terlalu menjaga imej. Ada juga yang beranggapan saya sengaja mahu kelihatan misteri. Tetapi sebenarnya, saya cuma terlalu lama belajar menyembunyikan bahagian hidup yang paling kosong. Di atas pentas, saya tahu bagaimana mahu membuat ribuan orang rasa dekat dengan saya. Tetapi di luar pentas, ada malam-malam tertentu di mana saya sendiri tidak tahu bagaimana mahu bercakap jujur dengan diri sendiri. Dan mungkin sebab itu, ketika kota Kuala Lumpur masih dipenuhi cahaya selepas konsert malam tersebut, ketika para peminat masih memuat naik video persembahan saya di telefon mereka, saya akhirnya mula sedar bahawa selama bertahun-tahun ini, perkara yang paling saya rindui bukanlah tepukan paling kuat, tetapi seseorang yang benar-benar bertanya sama ada saya sudah makan atau belum sebelum tidur. Kereta itu bergerak perlahan meninggalkan dewan konsert. Lampu-lampu bandar Kuala Lumpur masih memantul di cermin tingkap hitam seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar berhenti mengejar saya. Di luar, orang masih ketawa, beberapa peminat
masih menunggu di belakang pagar sambil memegang poster lama. Tetapi di dalam kereta itu hanya ada bunyi pendingin hawa dan skrin telefon yang terus menyala tanpa satu panggilan yang benar-benar peribadi. Kadang-kadang mesej masuk terlalu banyak, tetapi semuanya terasa jauh. Persembahan hebat malam ini. Jumpa di acara minggu depan. Jadual sudah dihantar. Dan selepas semua itu dibaca, malam kembali sunyi seperti biasa. Banyak orang mengenali Sheila Majid sebagai simbol wanita elegan Malaysia. Suara lembut yang sentiasa kelihatan tenang. Pakaian yang sentiasa sempurna. Cara berjalan yang tidak pernah tergesa-gesa. Ramai pernah menyangka saya memiliki hidup yang terlalu indah untuk merasa kesepian. Tetapi menurut beberapa sumber yang rapat dengan dunia hiburan, semakin lama seseorang hidup di bawah cahaya pentas, semakin sukar untuk dia mencari tempat yang benar-benar terasa seperti rumah. Ada tempoh dalam hidup saya di mana bilik hotel berubah lebih kerap daripada pemandangan luar tingkap rumah sendiri. Satu malam di Penang, minggu berikutnya di Singapura, kemudian kembali semula ke Kuala Lumpur, hanya untuk tidur beberapa jam sebelum naik penerbangan lain. Saya masih ingat bau bilik makeup selepas konsert, campuran semburan rambut, kain kostum, dan lampu panas yang membuat wajah terasa letih, walaupun orang di luar masih melihat kita seperti bintang besar. Dan anehnya, selepas ribuan orang menyebut nama saya dengan penuh semangat, saya sering membuka pintu bilik hotel seorang diri. Ada malam tertentu di mana saya sengaja membiarkan televisyen terpasang walaupun tidak menonton apa-apa, hanya kerana saya tidak mahu bilik itu terlalu senyap. Media hiburan suatu ketika dahulu dikatakan sering cuba meneka kehidupan peribadi saya. Ada yang beranggapan saya terlalu tertutup. Ada yang pernah menulis bahawa saya mungkin sudah tidak percaya pada cinta. Malah menurut beberapa gosip lama industri, ramai menyangka saya memilih kerjaya dan glamour berbanding kebahagiaan sendiri. Saya tidak pernah benar-benar menjawab semua itu. Bukan kerana semuanya betul, tetapi kerana ada perkara yang terlalu penat untuk diterangkan kepada orang luar. Kadang-kadang seseorang wanita tidak sengaja menjadi dingin, dia cuma terlalu lama hidup sambil menjaga dirinya sendiri. Dan mungkin sebab itu, ada satu perkara kecil yang mula disedari ramai orang selepas beberapa tahun. Menurut beberapa individu yang sering bekerja di belakang pentas, saya dikatakan hampir selalu meninggalkan lokasi persembahan terlalu cepat. Selesai lagu terakhir, saya akan senyum, melambai, kemudian terus berjalan masuk ke belakang tanpa banyak bercakap. Saya jarang berada lama di majlis selepas konsert. Jarang duduk lama untuk sesi gambar tambahan. Jarang benar-benar tinggal bersama orang ramai, walaupun mereka datang untuk melihat saya. Ketika artis lain masih ketawa di meja makan malam bersama penaja dan tetamu VIP, saya sudah berada di dalam kereta memandang jalan malam yang bergerak perlahan di luar tingkap. Pada waktu itu, ramai mungkin fikir saya sombong atau terlalu menjaga privasi. Tetapi menurut beberapa orang terdekat, mungkin saya sebenarnya cuma terlalu letih berpura-pura kuat di hadapan terlalu banyak manusia. Kerana ada saat tertentu selepas lampu pentas dipadamkan, seorang wanita yang selama ini kelihatan begitu tenang, akhirnya hanya mahu pulang ke tempat yang tidak meminta dia menjadi sempurna sepanjang masa. Lama-kelamaan, penonton yang mengikuti perjalanan Sheila Majid sejak tahun-tahun awal mula menyedari sesuatu yang sukar dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ia bukan perubahan besar yang dramatik, bukan juga skandal atau pengakuan mengejutkan seperti yang selalu dicari media hiburan. Tetapi menurut ramai peminat lama, ada sesuatu pada cara saya tersenyum yang mula berubah sedikit demi sedikit. Dalam rakaman Temu Bual Lama, saya masih ketawa apabila ditanya tentang cinta. Masih menjawab dengan nada lembut, kadang-kadang berseloroh untuk mengelakkan suasana
menjadi terlalu serius. Saya okey begini. Atau, saya suka ketenangan. Itu antara jawapan yang pernah saya berikan berkali-kali. Dan pada waktu itu, ramai orang menganggap saya benar-benar bahagia dengan kehidupan yang tenang dan tersusun. Tetapi semakin tahun berlalu, semakin ramai mula merasakan bahawa ada lapisan lain di sebalik setiap jawapan itu. Menurut beberapa pemerhati industri hiburan, saya sering menjawab soalan tentang perkahwinan seperti seseorang yang mahu menutup pintu perlahan-lahan tanpa membuat sesiapa terasa hati. Tidak pernah benar-benar menolak topik itu, tetapi juga tidak pernah membiarkan sesiapa masuk terlalu jauh ke dalam hidup saya. Ada wartawan lama yang pernah berkata bahawa saya mempunyai cara unik untuk mengubah arah perbualan setiap kali soalan menjadi terlalu peribadi. Saya akan tersenyum, memandang ke bawah sekejap, kemudian bercakap tentang muzik, kerja, atau kehidupan yang sibuk. Dan mungkin kerana itu, orang mula belajar membaca perkara kecil yang tidak disebut dengan jelas. Kadang-kadang bukan kata-kata yang membuat manusia rasa sedih, tetapi jeda pendek selepas seseorang berhenti bercakap. Saya sendiri tidak pasti bila saya mula merasa lebih selesa berada sendirian. Mungkin terlalu lama hidup di tengah bunyi bising membuat saya jatuh cinta pada kesunyian. Saya suka duduk di rumah tanpa banyak suara. Saya suka malam yang perlahan. Saya suka minum teh sambil membiarkan lampu kecil di dapur menyala hingga lewat malam. Dalam beberapa temu bual lama, saya pernah berkata bahawa ketenangan ialah perkara paling mahal dalam hidup saya sekarang. Dan ramai orang mempercayainya. Tetapi menurut beberapa peminat yang mengikuti saya selama puluhan tahun, ada saat tertentu di mana mata saya kelihatan terlalu letih untuk seseorang yang dikatakan benar-benar damai. Mereka mula menyedari bagaimana saya sering ketawa kecil sebelum menjawab soalan tentang pasangan hidup, seolah-olah cuba membeli sedikit masa untuk mencari jawapan yang paling selamat. Ada juga yang mengatakan bahawa semakin usia meningkat, semakin jelas kelihatan bahawa saya bukan sedang menyembunyikan skandal besar, tetapi mungkin sedang menyembunyikan rasa kosong yang terlalu lama dipendam. Dan perkara itu mula membuat ramai orang tertanya-tanya tentang satu perkara yang lebih sunyi daripada gosip hiburan biasa. Kerana semakin lama saya bercakap tentang ketenangan, semakin ramai mula berfikir, adakah ketenangan itu benar-benar sesuatu yang saya pilih sendiri? Atau sebenarnya ruang yang saya terpaksa biasakan diri untuk hidup di dalamnya? Saya sendiri tidak pernah menyangka bahawa perkara yang mengubah hidup saya bukan datang daripada detik besar, seperti dalam filem cinta. Bukan makan malam mewah, bukan bunga, bukan seseorang yang tiba-tiba muncul membawa ayat romantik sempurna. Menurut beberapa orang yang berada di satu acara kecil selepas persembahan tertutup beberapa tahun lalu, pertemuan itu sebenarnya terlalu biasa, sehingga hampir tidak ada siapa menyedarinya. Malam itu saya baru selesai bercakap dengan beberapa tetamu dan kru acara. Lampu dewan sudah mula dipadam satu demi satu, para pekerja hotel sedang mengangkat kerusi, bunyi sudu dan pinggan dari dapur belakang kedengaran samar-samar, dan saya hanya mahu cepat pulang seperti biasa. Saya masih memakai solekan penuh kerana terlalu letih untuk membersihkannya. Dan ketika saya berdiri sebentar berhampiran pintu belakang dewan, seorang lelaki datang menghampiri saya. Tidak terlalu dekat, Dana, tidak tergesa-gesa. Tidak seperti orang yang mahu mengambil peluang bercakap dengan artis terkenal. Dia tidak meminta gambar, tidak memuji penampilan saya, tidak bercakap tentang lagu lama saya seperti kebanyakan orang selalu lakukan. Menurut apa yang masih saya ingat sampai hari ini, dia cuma memandang wajah saya beberapa saat sebelum bertanya perlahan, "Cico Met Hong, awak penat ke?" Dan entah kenapa, soalan itu terasa jauh lebih sukar dijawab daripada semua soalan wartawan yang pernah saya hadapi sepanjang hidup.
Sebab untuk pertama kali selepas bertahun-tahun, ada seseorang yang melihat saya seperti manusia biasa, yang mungkin sedang letih, bukan seperti Sheila Majid, yang sentiasa perlu kelihatan tenang dan sempurna. Saya tidak jatuh cinta pada malam itu. Malah menurut beberapa sumber rapat, hubungan itu dikatakan berkembang sangat perlahan. Tidak ada drama besar, tidak ada janji romantik berlebihan. Kadang-kadang kami cuma bercakap tentang perkara kecil. Tentang tidur yang semakin susah apabila usia meningkat. Tentang bagaimana kota besar boleh terasa sangat sunyi, walaupun terlalu terang. Tentang orang-orang yang pernah hadir dalam hidup, tetapi akhirnya pergi perlahan-lahan tanpa pergaduhan besar. Dan mungkin sebab itulah saya mula rasa selamat. Kerana bila usia sudah melewati terlalu banyak luka, manusia tidak lagi mencari cinta yang membuat jantung berdebar kuat. Mereka cuma mencari seseorang yang tidak membuat hidup terasa lebih berat daripada semalam. Ada malam tertentu di mana kami hanya duduk diam sambil mendengar bunyi bandar dari jauh. Tiada muzik latar romantik seperti filem. Tiada ayat manis yang sengaja dihafal. Kadang-kadang dia hanya bertanya sama ada saya sudah makan. Kadang-kadang dia hanya menemani saya berjalan perlahan selepas acara tanpa bercakap banyak. Dan anehnya, perkara-perkara kecil itulah yang paling lama tinggal dalam hati saya. Kerana selama bertahun-tahun, terlalu ramai orang bercakap dengan Sheila Majid. Tetapi sangat sedikit yang benar-benar bercakap dengan diri saya yang sebenar. Dan mungkin itulah kali pertama saya mula sedar sesuatu yang selama ini saya cuba nafikan sendiri. Bahawa saya sebenarnya sudah terlalu lama penat menjadi seseorang untuk semua orang. Saya masih ingat satu malam ketika kami duduk di dalam kereta selepas sebuah acara kecil di Kuala Lumpur. Jalan raya masih penuh lampu merah dan putih bergerak perlahan di luar tingkap. Dan tiba-tiba saya berkata sesuatu yang tidak pernah saya ucapkan kepada sesiapa sebelum itu. Lan Jiao Tien, Toi Hong, Chan Fai Ko Tro Than, Sheila Majid Truoch, Mat Ainua. Untuk pertama kali dalam hidup saya tidak perlu bercakap dengan suara yang sentiasa tenang, tidak perlu kelihatan kuat, tidak perlu menjadi wanita elegan yang semua orang kenal di televisyen. Saya cuma mahu jadi seorang perempuan yang akhirnya dibenarkan merasa letih tanpa takut kehilangan dirinya sendiri. Perubahan itu sebenarnya sangat kecil, terlalu kecil untuk menjadi tajuk utama hiburan, tetapi cukup perlahan sehingga orang yang benar-benar mengikuti perjalanan Sheila Majid mula merasakannya sedikit demi sedikit. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada kenyataan rasmi tentang cinta atau kebahagiaan baru. Tetapi menurut beberapa peminat lama yang sering hadir ke konsert saya, ada sesuatu pada wajah saya yang mula kelihatan lebih ringan. Mereka tidak tahu bagaimana mahu menjelaskannya dengan tepat. Ada yang berkata, saya mula ketawa lebih lama di atas pentas. Ada yang perasan saya semakin kerap memandang penonton sambil tersenyum kecil, seperti seseorang yang sedang menyimpan rahsia tenang di dalam hati. Dan anehnya, perubahan itu tidak berlaku sekaligus. Ia hadir perlahan-lahan seperti cahaya pagi yang masuk sedikit demi sedikit melalui langsir bilik. Saya sendiri tidak sedar bila saya mula berhenti bergegas meninggalkan tempat persembahan. Dulu, selesai lagu terakhir, saya hampir selalu terus masuk ke belakang pentas tanpa menoleh lama. Tetapi menurut beberapa kru lama, ada malam tertentu di mana saya mula duduk lebih lama selepas konsert tamat. Kadang-kadang masih berbual dengan pemuzik. Kadang-kadang ketawa kecil dengan kru pencahayaan. Kadang-kadang hanya berdiri diam sambil memegang secawan teh panas tanpa wajah letih seperti dulu. Dan ramai mula menyedari satu perkara kecil yang sukar dipalsukan oleh sesiapa pun. Mata saya tidak lagi kelihatan seperti seseorang yang terlalu mahu cepat pulang untuk bersendirian. Ada juga yang mula menyedari perubahan pada pakaian saya.
Saya yang selama ini sering memilih warna gelap dan nada elegan yang tenang, dikatakan mula memakai warna yang lebih lembut, lebih hangat, lebih hidup, bukan perubahan besar sehingga mengejutkan sesiapa, tetapi cukup untuk membuat peminat lama saling bertanya perlahan sesama sendiri. Dia nampak berbeza sekarang? Menurut beberapa individu dalam industri, ada malam di mana saya dilihat duduk makan lewat malam selepas acara bersama seseorang, bukan suasana romantik seperti dalam drama televisyen, tiada pegangan tangan berlebihan, tiada cubaan menyembunyikan diri. Hanya dua orang dewasa yang kelihatan terlalu penat dengan dunia untuk berpura-pura menjadi sempurna lagi. Kadang-kadang mereka hanya duduk berbual perlahan sambil menunggu makanan sampai seperti dua manusia biasa yang akhirnya menemui seseorang untuk berkongsi diam. Dan mungkin perkara paling kecil itulah yang paling banyak membuat orang mula tertanya-tanya. Telefon saya, dulu, telefon hanyalah sebahagian daripada kerja, jadual, mesyuarat, kontrak. Tetapi menurut salah seorang kru yang pernah bekerja lama bersama saya, ada tempoh tertentu di mana skrin telefon saya sering menyala. Dan saya akan memandangnya beberapa saat sebelum tersenyum kecil sendirian. Senyuman yang sangat pendek, tetapi cukup berbeza daripada semua senyuman profesional yang pernah saya berikan di depan kamera selama puluhan tahun. Saya tidak pernah bercakap tentang semua itu secara terbuka. Tetapi manusia yang sudah terlalu lama hidup di bawah cahaya lampu biasanya tahu membezakan senyuman untuk pentas dan senyuman yang datang ketika hati seseorang akhirnya mula merasa tenang semula. Dan semakin lama perubahan kecil itu muncul, semakin ramai mula menyedari bahawa mungkin selama ini mereka tidak benar-benar merindui gosip tentang hidup saya. Mereka cuma mahu tahu sama ada wanita yang selalu kelihatan begitu tenang itu akhirnya benar-benar menemukan alasan untuk pulang tanpa merasa kosong lagi. Dan mungkin sebab itulah, ketika usia saya memasuki 61 tahun, ramai orang merasakan ada sesuatu dalam diri Sheila Majid yang akhirnya mula perlahan-lahan terbuka. Bukan seperti pengakuan besar di depan kamera, bukan sidang media penuh emosi. Menurut beberapa individu yang mengikuti perjalanan hidup saya sejak sekian lama, ia lebih kelihatan seperti seorang wanita yang akhirnya terlalu penat untuk terus berpura-pura bahawa dia tidak memerlukan sesiapa. Pada satu malam selepas persembahan, ketika suasana belakang pentas semakin kosong dan hanya tinggal bunyi pekerja mengangkat kabel serta lampu yang dipadam satu demi satu, saya dikatakan sempat bercakap perlahan kepada seseorang yang rapat dengan saya. Perkara yang paling saya takut bukan usia. Dan selepas beberapa saat senyap, saya menyambung perlahan. Tetapi harus terus kuat seorang diri terlalu lama. Ayat itu tidak kedengaran seperti drama. Tidak juga seperti pengakuan yang dirancang untuk membuat orang simpati. Ia kedengaran seperti sesuatu yang telah dipendam bertahun-tahun sehingga akhirnya keluar sendiri apabila hati sudah terlalu letih menyimpannya. Dan mungkin pada saat itulah, ramai mula memahami apa sebenarnya yang selama ini mereka rasa ketika melihat saya di atas pentas. Bahawa wanita yang sentiasa kelihatan tenang dan elegan itu sebenarnya sudah terlalu lama belajar bertahan sendirian. Apabila cerita tentang perkahwinan mula diperkatakan, ramai media hiburan cuba melihatnya sebagai kisah romantik lewat usia. Tetapi bagi saya, ia tidak pernah benar-benar tentang majlis besar atau gaun indah. Saya tidak terlalu ingat warna bunga di dewan. Saya tidak terlalu peduli tentang gambar-gambar cantik yang akhirnya tersebar. Apa yang saya ingat hanyalah perasaan kecil yang selama ini saya fikir tidak lagi penting dalam hidup saya. Perasaan apabila ada seseorang menggenggam tangan saya perlahan ketika berjalan keluar selepas konsert. Seolah-olah mahu memastikan saya tidak perlu berjalan sendirian lagi.
Perasaan apabila selesai persembahan, saya tidak lagi membuka pintu bilik hotel ke dalam ruang yang terlalu sunyi. Ada seseorang yang menunggu, kadang-kadang hanya duduk diam sambil membaca sesuatu di sofa. Kadang-kadang bertanya soalan yang sangat biasa. Awak dah makan belum? Dan anehnya, soalan sesederhana itu boleh membuat seorang wanita yang pernah berdiri di depan ribuan manusia tiba-tiba rasa mahu menangis. Kerana selepas terlalu lama hidup sebagai simbol kekuatan, saya hampir lupa bagaimana rasanya dijaga secara perlahan tanpa perlu meminta. Ada malam tertentu di mana saya tidak bercakap banyak selepas pulang dari acara. Dulu, orang mungkin fikir saya cuma penat bekerja. Tetapi sekarang ada seseorang yang tahu diam saya bukan selalu bermaksud saya baik-baik saja. Ada seseorang yang boleh membezakan antara diam kerana letih dan diam kerana hati sedang terlalu penuh. Dan mungkin itulah sebenarnya perkara yang ramai orang sudah lama mula syak tentang diri saya. Bukan tentang skandal, bukan tentang rahsia besar, tetapi tentang hakikat bahawa saya tidak sekuat yang selalu dilihat orang di televisyen. Bahawa di sebalik semua senyuman tenang, suara lembut, dan imej elegan yang dibina selama puluhan tahun, ada seorang perempuan yang sebenarnya cuma mahu pulang kepada seseorang selepas lampu pentas dipadamkan, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, tidak lagi merasa perlu kelihatan kuat sepanjang masa. Selepas semua cahaya itu perlahan-lahan dipadamkan, Dewan konsert akhirnya kembali menjadi ruang biasa seperti bangunan lain di tengah kota. Kerusi-kerusi penonton mula kosong satu demi satu. Bunyi tapak kasut terakhir semakin jauh di koridor luar. Para pekerja teknikal membuka kabel dengan gerakan yang sudah terlalu biasa mereka lakukan berpuluh tahun lamanya. Lampu besar yang beberapa jam tadi menyinari wajah Sheila Majid kini diturunkan perlahan ke lantai, dan debu kecil mula kelihatan berterbangan di udara apabila pentas mula dibongkar sedikit demi sedikit. Di luar bangunan, Kuala Lumpur masih terang seperti biasa. Kereta masih bergerak tanpa henti. Kedai makan lewat malam masih penuh dengan orang yang ketawa sambil memegang telefon masing-masing. Tetapi, di belakang pentas itu, suasana menjadi terlalu sunyi selepas semua orang pulang, dan mungkin hanya orang yang sudah terlalu lama hidup di atas pentas memahami perasaan aneh itu apabila ribuan manusia baru sahaja menyebut nama kita dengan penuh semangat, tetapi beberapa minit kemudian, tempat itu kembali kosong seperti kita tidak pernah berada di situ pun. Ada malam-malam tertentu di mana saya sengaja duduk lebih lama di belakang pentas hanya untuk mendengar bunyi pekerja membuka set konsert. Bunyi besi kecil berlaga. Bunyi pita pelekat ditarik perlahan. Bunyi troli hitam besar ditolak melintasi lantai. Dulu saya fikir semua itu cuma sebahagian daripada kerja. Tetapi semakin usia meningkat, semakin saya sedar bahawa bunyi-bunyi kecil selepas konsert itulah yang paling jujur. Kerana disitulah semuanya kembali menjadi nyata semula. Tiada kamera, tiada tepukan, tiada siapa meminta kita kelihatan sempurna lagi. Saya pernah melalui terlalu banyak malam seperti itu. Duduk sendirian sambil melihat satu demi satu lampu pentas dipadamkan. Dan untuk beberapa saat, seluruh hidup terasa seperti sebuah persembahan yang terlalu panjang. Ada waktu tertentu di mana saya benar-benar percaya bahawa hidup saya mungkin akan berakhir begini. Menyanyi, tersenyum, pulang. Kemudian ulang semuanya lagi keesokan hari. Dan pada satu malam yang sangat sunyi, saya pernah berkata perlahan kepada diri sendiri. Mungkin selepas semua ini, yang tinggal hanyalah bunyi tepukan. Kemudian semua orang balik ke rumah masing-masing. Ayat itu tidak pernah keluar di mana-mana temu bual, tidak pernah dijadikan tajuk berita. Tetapi menurut beberapa orang yang rapat dengan kehidupan saya, itulah ketakutan sebenar yang paling lama saya sembunyikan. Bukan takut tua,
bukan takut dilupakan, tetapi takut apabila hidup seseorang terlalu lama dipenuhi cahaya pentas, sampai akhirnya dia lupa bagaimana rasanya mempunyai seseorang yang menunggu kepulangannya dengan tenang. Dan mungkin sebab itulah sekarang, apabila konsert tamat dan dewan mula kosong, saya tidak lagi tergesa-gesa keluar seperti dulu. Kadang-kadang saya hanya berdiri sebentar di tepi pentas melihat pekerja menurunkan lampu satu demi satu sambil mendengar bunyi kota malam dari jauh. Kerana untuk pertama kali selepas bertahun-tahun, saya tidak lagi merasa bahawa malam akan berakhir dengan kesunyian yang sama. Sebuah kedai kecil yang menjual kaset dan piring hitam lama berhampiran. Bukit Bintang dikatakan hampir menutup operasi sepenuhnya hujung tahun lalu. Papan tanda lamanya sudah sedikit pudar, dan lampu kuning di dalam kedai itu kadang-kadang berkelip perlahan, seperti terlalu penat untuk terus menyala sampai lewat malam. Pemilik kedai yang sudah berusia itu masih datang setiap hari, walaupun pelanggan semakin sedikit. Setiap malam sebelum menutup pintu, dia akan membersihkan satu demi satu piring vinyl lama menggunakan kain lembut sambil memeriksa habuk kecil yang melekat di permukaan hitam berkilat itu. Di luar, kota Kuala Lumpur masih bergerak terlalu cepat seperti biasa. Orang ramai terus berjalan melintasi kaki lima tanpa benar-benar memandang antara satu sama lain. Beberapa pasangan muda berhenti sebentar, mengambil gambar di bawah cahaya papan iklan besar sebelum ketawa kecil dan pergi semula. Bunyi tren LRT sesekali melintas di antara bangunan tinggi. Kemudian hilang perlahan di hujung kota. Seorang penghantar makanan menunggu lampu hijau sambil memeriksa teleponnya berkali-kali. Seorang wanita tua membawa beg plastik kecil berjalan perlahan melawan arus manusia yang terlalu sibuk. Dan di sudut paling belakang kedai lama itu, sebuah lagu jazz lama nyanyian Sheila Majid masih dimainkan perlahan dari pemain muzik usang yang sesekali mengeluarkan bunyi berdesir kecil. Suaranya kedengaran sangat jauh, sangat lembut, hampir tenggelam di bawah bunyi kota malam yang tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Pemilik kedai itu tidak bercakap banyak. Dia cuma duduk sebentar di kerusi kayu berhampiran kaunter sambil memandang keluar tingkap yang dipenuhi bayangan lampu jalan. Beberapa pelanggan masuk, melihat-lihat seketika, kemudian pergi semula tanpa membeli apa-apa. Di rak bahagian bawah, ada beberapa album lama yang kulitnya sudah mula haus dimakan waktu. Dan di antara semua bunyi kecil malam itu, bunyi plastik penutup vinyl ditutup perlahan mungkin menjadi satu-satunya perkara yang masih benar-benar jelas kedengaran. Kota terus bergerak, lampu terus bertukar warna di persimpangan jalan. Orang datang dan pergi tanpa saling mengenali terlalu lama. Dan entah kenapa, di tengah semua pergerakan biasa itu, suara lama tentang kesunyian, cinta dan seorang wanita yang akhirnya berani berhenti berpura-pura kuat sepanjang masa, masih tertinggal sangat perlahan di udara malam Kuala Lumpur, kecil, hampir hilang. Tetapi belum benar-benar lenyap.